A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat tengah hari, selamat bercuti. Nampaknya kita bercuti panjang bermula daripada hari ini. Siapa yang di tengah highway tu, siapa yang masih dalam perjalanan, saya mendoakan semoga semuanya selamatlah, berhati-hati di jalan raya. Memanglah kita tengah seronok nak bercuti kan, tapi keselamatan, keberkatan, insyaAllah kita pakat-pakat jagalah semua. Sekarang saya berada kat mana? Sekarang saya berada di Kota Baru, Kelantan. Kami pun sebenarnya on the way nak pergi ke Kuala Kerai, sebab di sana kami ada family day. Dan saya pula sebenarnya baru sahaja balik pagi tadi daripada Pattani, iaitu selatan Thailand. Sebab apa saya pergi ke sana? Untuk menguruskan korban lembu dan kambing lah yang kat sana. Alhamdulillah seronok sangat pergi sana, sebab dah 2 tahun lebih lah tak pergi sana kan. Jadi semalam saya masuk, ya Allah ya Tuhanku, memang urusannya mudah. Tapi sebab rupanya dekat Thailand dia orang cuti 3 hari juga besar, sebab dia orang cuti sempena kelahiran raja dia orang. So pekerja tak ramai, jadi memang 2-3 jam beratur untuk masuk ke sempadan lah semalam. And then bila pergi tu saya lihat sendirilah ladang lembu, ladang kambing. Lepas tu update lah cerita-cerita daripada sana. Maklumlah sebab dah 2 tahun lebih tak masuk kan. Jadi kat sana kita sebenarnya masih buka lah. Untuk 3 hari ni kita buka kau-kau lah. Siapa yang nak korban lembu, korban akikah, korban kambing, biri-biri semua, boleh kontak kita dengan segera. Saya buka 3 hari sebab sekarang harga ni masih murah, Alhamdulillah. Tapi kalau masuk sikit lagi, dalam minggu depan 2 minggu lagi, memang harga naik kau-kau lah. Jadi yang kat sana ni yang paling pentingnya adalah kita nak bagi korban kita ni kepada asnaf, fakir, miskin. Dan di sana hampir ramailah sangat di bawah paras kemiskinan. Dan kalau nak tahu dari segi tahap kemiskinan, tahap pendidikan, memang wilayah selatan Thailand, Melayu, bangsa Melayu Islam Pattani ni, mereka ni orang kata tercorok lah di antara 77 wilayah di Thailand. So kesian lah sebab mereka ni Islam, bangsa Melayu, bercakap macam kita, bahasa kita semualah. Tapi kalau kita tak bantu, siapa nak bantu mereka? Kita yang kena bantu mereka lah, sebab mereka ni banyak penori getah. Baiklah, hari ni Arab, Sihachika, Minawati, okey, semua ni tengah kat mana ni? Nak pergi bercuti ke Cik Kairos? Saya doakan semua sihat semua Saya pun family day lah. Doakan kami semua lah. Dan untuk family day kali ni memang kita buat pengisian siap-siap lah, susun siap-siap untuk family, supaya bila kami bertemu lah, daripada anak sulung sampai kepada anak bongsu dengan anak-anak, cucu cicit, rasa dah 25 orang dah ada yang masuk universiti. Inilah masanya kita orang nak refresh balik, nak brainwash balik otak cucu cicit ni supaya mereka semua betulkan perjalanan atas siratul mustaqim. Yelah, maklumlah semua dah sekolah pelbagai, universiti pun dah start masuk. Kita bimbang lah juga, takut dah masuk lah kaca syok ke apa kan. So siapa yang tengah family day tu, boleh sediakanlah pengisian untuk family, supaya kita jadikan family day ni bukan untuk berseronok semata-mata, tetapi ini adalah peluang untuk kita, orang kata, rebranding balik pemikiran anak beranak kita supaya kembali atas jalan yang benar. Dan dalam masa yang sama, letaklah sedikit nilai perjuangan Islam tu dalam keluarga masing-masing. Okey, hari ni sebenarnya saya nak jawab soalan tentang hukum fiqah. Banyak sangat saya dapat DM dekat FB Messenger dan juga DM dekat IG tentang hukum fiqah. Jadi kalau nak tahu detail, nanti kita akan bincangkan pada Selasa malam, pukul 9 malam. Tapi itu khas untuk wanita, tanyalah Ustazah Fiqh Wanita. Tapi yang ini saya akan jawablah secara ringkas, sebab on the way ni kan. Pertamanya saya dapat soalan, Ustazah, bolehkah kita berzumba di tempat awam ataupun di tempat tertutup, di dewan, apa hukum dia? Okey, secara asasnya zumba ni hukumnya adalah harus, sebab dia melibatkan kesihatan. So tak ada masalah Tetapi apabila kita memilih lagu, maka hendaklah memilih lagu tu sesuai lah dengan umur kita ni. Nanti kalau pilih lagu pun tak sesuai dengan umur kita, tak sesuai dengan pendirian kita, ada pula unsur-unsur yang tak bagus dalam lagu. Jangan. Itu yang saya tengok kan, yang orang buat pasal apa, Gucci
Gucci lah, Balenciaga, this is my bag, this is my tu kan. Rupanya saya mana tahu lagu orang putih. Saya lama dah tak dengar lagu orang putih ni. Rupanya dia punya bahasa lirik sebenar tu, ya Allah, jauh menyimpang daripada ajaran Islam. So lepas ni tak boleh buat adalah lagu yang kita duk kata this is my bag, my shoe, my apa tu. Oi, sebab dia punya lirik tu lari jauh daripada ajaran kita. Semua is all about hubungan lelaki wanita yang tak sah, iaitu zina. Okay, pemilihan lagu is very important. Lepas tu pakaian. Kalau nak pakai pakaian yang tak sesuai tu, kena tempat tertutup. Macam saya kalau Zumba, saya prefer tempat yang tertutup, dewan. Tak ada orang bawa kamera sebab saya biasa tak suka pakai hijab lah bila kita exercise. Dan kita bersama dengan kawan-kawan wanita saja, dan kawan-kawan wanita tu biarlah yang boleh dipercayai. Jangan pula dia ambil video kan. Ni saya tengok ada orang berzumba ataupun exercise dengan pakaian yang ketat. Memanglah ketat, spacing. Semua nak benar nampak macam uniform cantik. Tapi badan dia ambil video. Jadi sama je lah walaupun dewan tertutup. Tapi kalau berzumba dengan pakaian yang tak sesuai, menampakkan aurat, satu dunia boleh tengok melalui kita punya video, hukumnya haram. Lepas tu jangan pilih coach yang lelaki. Ni kalau kita zumba ni, kita bergerak semua badan tau. Lompat, lompat katak, lompat itik, lompat semualah. Lompat bintang ada belaka. Turun naik lah, gaya macam-macam kan zumba. Siapa yang pergi zumba tahulah. Sebab kadang kita ada high intensity bila zumba kan. Kena pula coach lelaki. Macam mana? Daripada kita nak sihat. Untuk sihat-sihat ni pasal apa? Sebab kita nak ibadat, nak buat kerja untuk Allah, nak hidup atas muka bumi ni. Tiba-tiba dapat bala. Jadi janganlah pilih coach wanita. Saya sukalah tengok yang ada coach lelaki. Saya sukalah tengok yang ada satu TikTok tu, ninja trainer. Saya suka dengan dia sebab dia lari 10 kilometer 1 jam 29 minit, siap dapat medal tapi pakai jubah dan purdah. Saya tak boleh buat macam tu. Okay. Tapi kalau kita nak zumba kat luar, saya nasihatkan tak payah. Sebab dengan keadaan tarian zumba ni tak sesuai kita nak buat di tempat awam terbuka, dan tak bagus untuk orang lihat liang lenggok semua tu wanita. Tapi kalau tai chi ustazah, tai chi tak apa. Sebab tai chi dia tidak melibatkan pergerakan yang besar. Ya, saya balik kampung kat Patani, anak bumi Putra Patani. Saya balik semalam, lepas tu hari ni mari terus. Sebab pergi jumpa dengan ni lah Tok Guru sana, update isu, jumpalah beberapa orang, tengok lembu kambing semualah. Okey, jadi siapa nak zumba, tolong perhatikan pakaian, tolong perhatikan bentuk tarian, tolong perhatikan lagu, tolong perhatikan kawan-kawan. Walaupun tempat tertutup, janganlah diambil video sampai seluruh dunia nampak, akhirnya aurat wanita terbuka. Daripada nak sihat sejahtera, akhirnya dapat bala daripada Allah SWT. Kita bukan nak sihat kat dunia saja tau, kita nak sihat sampai akhirat. Ustazah, kalau jogging ustazah, jogging boleh tapi pakai pakaian yang sesuai. Sebab jogging biasa kita tak adalah beramai-ramai kan. Tak adalah kita nak pasang lagu ke apa. Jogging kita just seorang. Tapi macam saya taklah jogging sangat. Tak larat saya jogging. Saya just walking. So walking kita pakai baju macam biasalah. Pastikan kalau kita punya t-shirt tu bawah punggung lah. Kalau kita pakai t-shirt muslimah senang. Lepas tu kita pakai suar, kita pakai tudung tu, tudung make sure dia boleh menutup aurat kita lah. Nanti kan tudung pun singkat sampai ke nampak habis kat depan belakang. Tak boleh lah macam tu Okey, kalau untuk yang hiking, sebab saya pun ada buat juga hiking sikit-sikit lah. So untuk hiking, lama dah tak hiking kan. Allahumma salli ala Muhammad. Larat ke tak larat ni. Jadi hiking ni, kalau nak hiking, ada orang kata kat saya, ustazah nak hiking ni kena pakai ketat. Dia kata nanti kan bahaya, terutama yang hiking intensif. Saya kata saya faham keperluan untuk hiking, tapi must be kreatif saya kata. Saya tengok dekat negara-negara macam contoh Pakistan, saya pergi Afghanistan, Iran, mereka ni hiking pakai jubah je, lagi tinggi daripada kita. Kita hiking bersukan, dia memang dalam tu tak ada masalah. So saya kata gini, kalau kita ni orang beriman, kita orang muslimat, orang mukminat ni, terutama kalau dia tu pun ustazah, tolonglah kalau nak hiking pun carilah pakaian yang sesuai dengan cara kita. Saya nampak ada je orang pakai seluar longgar semua untuk hiking yang orang kata high intense boleh. So sekarang nak ke tak nak? Nak 1000 dalih, tak nak 1000 dalih. Okey, seterusnya yang kedua hukum dia ustazah. Ada dia tanya, dia ni refinance rumah. Bila refinance rumah, dia nak bayar zakat pendapatan ke zakat harta? Saya tanya gini, bila refinance rumah, kadang-kadang kita refinance rumah ni untuk kita beli mungkin rumah lain, untuk kita buat modal dan sebagainya.
Sekarang kalau siapa refinance rumah ni, kalau cukup haul, cukup nisab, barulah bayar zakat. Cukup haul ni maknanya cukup tempoh. Katalah kita dah refinance rumah, dapatlah sekepuk contohnya. Biasa berapa bang? 100,000 lah contohnya kan. Refinance rumah dapatlah 100,000. 100,000 tu dia cukup tak tempoh setahun duduk dengan kita. Lepas tu cukup tak nisab lebih daripada nisab yang ditetapkan, kadar yang ditetapkan. Boleh buka lah. Kita ada website banyak. Lembaga Zakat Selangor lah, PPZ lah. Ikut wilayah masing-masing lah, ikut negeri masing-masing. Berapa kadar zakat pada tahun tersebut. So, kalau misalnya cukup kita duduk simpan, kita tak gunalah duit 100,000 tu. Itu dinamakan zakat simpanan. Tapi bukan kata refinance tu terus keluar zakat. Tak. Sebab refinance tu kita dapat daripada rumah tu sekepuk. Lepas tu kita pun kalau kita tak nak guna, kita simpan dalam bank. Cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Tapi kalau simpan dalam bank Islam, dia dah tolak zakat. Kalau tabung haji dia tolak zakat dah bang. Okey, kalau tabung haji pun dah tolak zakat siap-siap. Dah selamat kalau kat situ, betul dah? Tak payah fikir dah. Jadi sekarang kalaulah kita ambil 100,000 tu, kita meniagakan pula. Meniaga tu dapat untung. Cukup haul, cukup nisab, kena guna kaedah zakat perniagaan. So sekarang jelas tak? Bukan kata kita refinance tu keluar sekepuk, kita terus bayar zakat. Bukan macam tu. Dia kena cukup haul, cukup nisab. Berapa? Haul tu adalah 1 bulan, 1 tahun Islam. Lepas tu kalau nisab, nisab ni pula berdasarkan kadar-kadar mengikut negeri-negeri. Kena tengok kat website masing-masing. Sekarang mudah. Banyak dah kalkulator yang tolong kira. Pergi je dekat website zakat-zakat semua. Okey. Satu lagi dia tanya, Ustazah, saya nak pergi umrah tapi saya gadai emas yang saya ada untuk membolehkan saya pergi umrah. Boleh ke tak boleh? Okey. Satunya hukum gadaian tu lah. Gadaian kena gadai tempat yang patuh syariah. Kita ada banyak sistem Ar-Rahnu. Kalau nak tahu, Ar-Rahnu ni dia start di Kelantan lah oleh almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Kerana orang Kelantan ni dia banyak harta tapi harta emas. Siapa mari Kelantan bercuti ni tengoklah. Gelang ni sekerat lengan orang kata. Kita orang diajar daripada sekolah beli emas. Saya diajar begitu. Jadinya emas ni ada harta tapi kadang nak pakai duit macam mana, maka pergi gadai. Jadi ketika dulu tidak ada gadaian Islam, banyaknya gadaian riba. Kan? Oleh kerana itu gadaian ni telah ditubuhkan di Kelantan Ar-Rahnu dan kemudiannya telah diikutilah oleh pelbagai institusi Islam, institusi kewangan Islam. Sebab tu sekarang kita ada yang famous adalah Bank Rakyat, Agrobank. Kita orang punya UiTM pun ada. Ada beberapa lah. Yapim buat Ar-Rahnu. Jadi kalau nak pergi gadai, dah lah nak pergi umrah, carilah gadaian yang Islam. Jangan pergi gadaian yang bukan Islam. Saya dapati ramai lagi orang Melayu Islam yang pergi dekat gadaian bukan Islam. Dia kata, Ustazah, sama je. Saya kata, mana sama? Saya dulu mengajar Islamic Finance tau. Saya pensyarah bahagian muamalat ni. Saya tahu macam mana nak kira. Beza tak beza Islamic Finance punya Ar-Rahnu, Islamic Ar-Rahnu dengan buka Ar-Rahnu, saya tahu nak kira macam mana. So sekarang kita tak tahu, orang awam pergi Ar-Rahnu. Kan? Kalau kita dah biasa masuk banyak kali, kita akan dapat 70%. Betul tak Abang? Ke 80% sekarang? 70% 70%. Tapi kalau kita mungkin first time, dia 65%. 65% gitulah, lebih kurang. Okey, nak pergi umrah pula dengan duit tu. Okey, boleh. Dengan syarat kita mampulah. Mungkin kita dah agak kira-kira duit kita boleh tebus balik. Tak ada masalah lah. Kalau tak nak tebus balik, kita let go je lah emas tu. Maknanya seolah-olah kita nak jual lah harta kita ni, nak gadai harta kita yang ada untuk pergi umrah. Kalau tak, duduk orang kata kita punya harta tu duduk beku je lah situ. Boleh, tak ada masalah. Ni antara soalan-soalan yang famous lah datang kepada saya. Semalam ada orang telefon lagi, Ustazah, apakah hukum kalau saya nak korban kepada si mati? Sebenarnya di sini hukumnya khilaf. Ada yang kata boleh, yang kata boleh. Tapi bila saya kaji dalil, saya lebih berpendapat kepada tidak boleh kita korban kepada si mati. Lepas tu macam mana saya nak korban untuk ayah saya, mak saya? Saya kata, ada tak ayah atau mak nazar sebelum meninggal? Dia kata, kalau aku mati, duit yang ada dekat harta yang aku ada ni, tahun ni mu kena korban. Kalau yang ni, kalau dia nazar, ini kita wajib korban bagi pihak mak ayah kita dah meninggal dunia sebab dia nazar.
Tapi kalau dia tak nazar, kita saja-saja dia ada harta lebih ustazah, maka harta tu kita dapatlah faraid semua, tapi kita nak bagilah atas nama mak kita korban. Tak perlu. Lebih afdalnya kita korban atas kita orang yang hidup ni. Katalah saya korban, Asma Husin contohnya kan, berkorban satu bahagian. Dengan sendiri pahala tu akan sampai pada mak ayah saya semua. Saya kata, tapi ustazah saya nak niat lah supaya nak dapat berkat mak saya. Saya kata gini lah, ambil duit mak ayah tu, sedekah. Sedekah kepada, contohnya bagi kat saya, ustazah boleh tak cari orang yang tak pernah berkorban, saya sedekah kepada dia, dan dia korban sebab dia tak pernah berkorban. Macam saya ada buat. Ada orang kirim, dia tahu, sebab setengah orang daripada kita ni kan pendapatan lebih. Lepas tu kalau saya buat kat Patani ni, dia macam murah, lepas tu orang pun susah kan. So saya akan cari orang yang tak pernah berkorban seumur hidup, dan ibarat kata tak mampu dah lah nak berkorban. Jadi kan saya cari orang macam ni. Lepas tu yang saya buat tu, dia menangis sebab dia kata dia tak sangka lah dia boleh berkorban seumur hidup. Sebab ada orang ni dia sedekahkan duit, dia kata bagi kat makcik ni suruh korban, dia kata. Jadi guna duit mak kita, ayah kita yang tinggal tu, yang sudah si mati ni, lepas tu kita pun korban bagi pihak dia, insya-Allah sedekah lagi. Yang kita duduk bagi korban tu pun dapatlah kepada tuan asal dia. Tu lagi bagus, betul tak? Tu ada hukum. Okey, Nurbua tanya, apa faedah gadai konvensional dengan upah aranu? Saya saya tak pergi konvensional sebab konvensional ni dia memang kira riba. Tapi kalau aranu tak, aranu dia bukan kira riba, dia kira upah. Kalau kita pergi sana, contohnya kita simpan lah, kita kata okey, kita akan simpan, mungkin 3 bulan lagi kita nak tebus, so kita bayar bulan-bulan tu upah saja tu. Tapi kalau nak pergi around ni, kena check lah, tengok-tengok emas kita ni berapa, 850, 916, 750. Kalau yang belian tu biasa 750. Kan, kalau kita ni jenis orang berniaga, macam orang Kelantan ni kan, dia berniaga, biasa dia tak beli yang ada belian ni. Sebab susah nak pergi gadai, sebab belian ni dia 750, 850. Sebab belian ni dia kena emas keras. Kalau 916 ni emas cair dah. Faham? Jadi kalau misalnya ronu tu tidak, dia bukan dikira riba, dia bukan naik bulan-bulan, dia bukan berganda-ganda. Lepas tu dia bukan lepas tu kalau gadai dia jual balik kalau dia jual, kalau kita tak mampu nak tebus, masa dia akan jual dan lebihan tu dia akan bagi pada kita. Okey, dengar ustaz cakap macam mana? Ni aronu kan? Dia aronu tu contoh macam ni. Mana katakanlah emas tu ataupun barang kemas kita tak mampu nak tebus, kan? Dia maksudnya macam ni, katakanlah beli emas kita tu 1,000 dan gadaian dia hanya bagi kita 700 je, dia tak akan bagi 1,000, dia akan bagi 700. Dan katakanlah kita tak mampu untuk tebus, maknanya kita tak mampu bayar 700 tu, dia akan keluarkan satu tarikh untuk lelongan. Dan katakanlah jualan gelang kita tadi, barang kemas ini melaku RM1,000. Jadi RM300 dia akan bagi pada kita. Maknanya kalau dengan arahnu ni dia tak rugi. Kan, dengan arahnu ni tak rugi sebab dia akan jual kalau lebih daripada yang kita dah simpan dengan dia semua tu, dengan upah dia tu, dia akan bagi kita balik. Tapi kalau gadaian bukan Islam ni, dia berganda tau. Dia bukan kata upah tu je, dia ganda. Kalau kita lewat, dia ada penalty charge pula. Dia ada banyak-banyak penalty charge, kan. Jadi daripada situ, kalau kata kita tak pergi ambil, dia teruslah hapuslah emas kita tu. Tu maksudnya. Sebab itu kita pergi tempat yang profesional, arahnu. Okey, emas 916, 999 nak beli berbaloi. Ya betul Faiza. Cuma 999 ni saya nasihatkan kena letak di tempat yang elok lah, sebab dia takut terhakis tau. Tapi macam kalau barang kemas yang kita pakai ni kan, barang kemas, contohlah saya tunjuk barang kemas yang kita pakai ni. Sekejap. Macam contoh barang kemas macam yang kita pakai ni. Ini 916. Dia tak apa. Dia boleh orang kata nak basuh kain ke, nak basuh pinggan ke, tak apa. Dia tak cair. Tapi kalau 999 ni tolong berhati-hati lah, sebab dia lembut. Dia boleh hakis. Sebab tu 999 ni biasanya kita beli dalam bentuk jokong ke apa, kita simpan. Tapi kalau macam cincin macam ni, saya tunjuk. Ini biasa 750, 850. Sebab kalau dia pakai 916, dia tak boleh nak pegang belian. Sebab tu kalau nak masuk aronu, dia
Susah sikit nak kira kalau pakai belian tu. Sebab tu biasanya kalau orang berniaga ni, dia akan beli gelang, beli rantai. Sebab apa? Senang nak masuk gadai, itulah modal dia. Kalau anak nak pergi belajar, itulah modal dia. Kalau nak tambah modal contohnya, itulah modal dia. Orang berniaga macam tu lah. Saya cerita ni pengalaman di Kelantan. Makcik-makcik jual sayur, jual ikan. Biasanya dia akan ada beli ansuran emas. Tu standard dia macam tu. Contohnya katalah nak korban pada bulan ni kan, bulan 7 nak korban. So dia dah beli dah siap-siap sikit. Lepas tu bila nak sampai, okey ni untuk bahagian korban. Dia macam tu. So dia adalah teknik. Orang tua-tua ni dia ada teknik nak invest supaya settle umrah, settle haji, settle korban setiap tahun. Dia macam tu style dia orang. Jadi kita pun kadang-kadang nak kena belajar lah daripada orang lama-lama. Okey, itulah antara hukum akal yang banyak ditanya lah. Saya tengok minggu ni banyak mostly on muamalat. Okey, satu lagi. Ada satu soalan ni saya rasa gembira juga nak jawab. Saya rasa kena jawab secara umum. Dia ni adalah orang yang bagi motivator terhadap mak-mak yang bagi breastfeeding. Pak Suri kata boleh tak dia nak post gambar susu tu dan pam dekat page Facebook supaya nak menarik motivasi orang lain. Okey, boleh, tetapi dengan syarat, maknanya kita tengoklah cara paparan kita ni boleh menimbulkan orang kata, sebab susu ni kan, susu ibu ni dia dikaitkan dengan orang kata kadang orang tengok tu dia jadi sensitif, dia jadi seksi nampak kan. Tapi kalau setakat kita letak susu, kita letak barang-barang pam untuk bagi motivasi, tak ada masalah. Janganlah pula kita tu bila nak ajak orang motivasi, lepas tu kita pun menyusu di tempat terbuka. Walaupun tak nampak, tapi ada setengah tu nampaklah sikit kan. Dan lain lah kan. Saya pernah tegur lah aktiviti nak ajak orang breastfeeding beramai-ramai. So dia buat macam demonstrasi besar-besaran. Mak-mak ni menyusu di tempat awam terbuka. Yang tu tak boleh. Sebab itu tidak sesuai dengan maruah seorang wanita. Boleh. Tapi kalau kita nak motivasi susu, orang beli pam susu, tak ada masalah. Sebab dia ni adalah seorang motivator yang nak memberi semangat kepada ibu-ibu supaya menyusu sampai umur 2 tahun. Okey, saya rasa itulah rasanya perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa dekat malam Selasa ni saya rasa dapat kita akan live lah pukul 9 malam, insya-Allah 9 suku malam, untuk isu-isu berkaitan dengan fake wanita tetapi isu intim. Dan saya nak pesanlah kepada siapa yang nak korban, nak akikah. Siapa yang tak akikah lagi, cepat-cepat. Kita nak tangkap kambing dengan biri-biri ni, dia besar dekat Patani. Dan yang paling penting kita nak agih kepada asnaf. Kita target 20 ekor ni kambing. Siapa nak siapa tak akikah lagi. Yang bestnya kalau siapa tak akikah lagi, dia boleh akikah sekali dengan korban pada musim korban. Pahala berganda-ganda. Lepas tu akikah korban kita tu kita beli dengan harga yang orang kata berpatutan, harga yang tak mahal macam dekat Malaysia. Tapi mereka ni tetap bangsa Melayu macam kita Islam. Lepas tu beli kat sana, lepas tu kita terus agihkan kepada, kalau akikah kita akan masak agihkan kepada asnaf fakir dan miskin. Jadi nak bantu mereka tu. Jadi kepada siapa nak, cepat klik segera pergi dekat page saya, terus bagi tahu siapa yang nak korban dekat Patani untuk menyertai lah semangat. Kita nak bagi semangat kepada orang di sana. Sebab saya di Patani, saya terlibat dengan kerja dakwah, kerja pendidikan, kerja kebajikan, dan kawan-kawan di sana ramai lah yang tengah menguruskan kerja-kerja memberi kesedaran kepada anak Melayu Islam bangsa Patani ni. Jadi kepada siapa yang nak, jadi bila kita buat korban, ini salah satu daripada cara kita berdakwah kepada orang kampung supaya mereka minat agama, supaya mereka ni minat pendidikan, supaya mereka merubah tahap pemikiran, tahap kemiskinan dan sebagainya, supaya kembalilah Patani itu sebagai serambi Mekah di Melayu Nusantara. Itu yang kita nak. Wah, semangat saya kan. Sebab apa semangat ni? Sebab saya nak pergi cuti. Siapa sini yang tengah nak pergi bercuti ni? Selamat bercuti. Jaga keselamatan. Saya pun nak pergi cuti lah, family day. Tak sabar. Sebab 2 tahun dah tak family day. Inilah first time dapat family day balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.